Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Pak Nidin, channel yang membincangkan isu-isu ekonomi dan juga bisnes. Hari ini kita nak sebut berkenaan dengan takbir urus, satu perkara penting yang perlu ada dalam mana-mana perniagaan agar perniagaan itu berjalan dengan mantap dan menuju ke arah yang sepatutnya. Cuma di kalangan masyarakat, kadang-kadang takbir urus ini hanya dilihat dari segi kualiti kejujuran dan juga amanah seseorang itu, tetapi tidak melihat dua aspek penting yang lain yang perlu ada di dalam takbir urus. Apa yang saya maksudkan dengan dua aspek lain ialah pencapaian dan juga sistem dan proses. Sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya anda rasa video-video yang dikongsikan di channel Pak Nidin ini membantu anda untuk menjadi usahawan yang lebih mantap di dalam mentadbir dan mengurus perniagaan anda, kongsikan video-video kami dengan rakan-rakan usahawan anda dan ajak mereka beramai-ramai untuk subscribe channel Pak Nidin ini. Tuan-tuan dan puan-puan, tadbir urus pada pandangan saya ada tiga tonggak utama. Yang pertama ialah pencapaian organisasi yang ditadbir dan diurus oleh orang-orang yang telah diletakkan di dalam kedudukan yang selajaknya. Yang kedua ialah mereka-mereka ini mentadbir dan mengurus dengan jujur, dengan amanah, dengan tidak menyalahgunakan kedudukan, kuasa dan apa yang mereka ada untuk kepentingan diri, keluarga ataupun puak-puak mereka. Ketiga, perlu ada sistem dan proses untuk memastikan perniagaan, organisasi, malah negara berjalan dengan baik dan dapat mencapai matlamat-matlamat yang telah ditetapkan, tidak ada penyalahgunaan kuasa dan setiap keputusan dibuat berdasarkan dengan tata cara yang sebenar dan selayaknya. Jadi, tiga perkara ini amat penting, ya. Sekiranya kita hanya fokuskan kepada nilai yang dipegang oleh seseorang, kejujurannya, keikhlasannya, itu merupakan satu perkara yang baik. Tentu sekali orang yang seperti itu tidak akan menyalahgunakan kuasa yang ada untuk kepentingan diri, keluarga maupun puak-puaknya. Tetapi dalam masa yang sama, kedudukan itu juga memerlukan dia mendorong perniagaan ataupun organisasi untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Sekiranya dia tidak ada ilmu, tidak ada kemahiran, tidak ada pengalaman dan tidak ada keupayaan untuk melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang dia pikul itu, maka organisasi yang ditadbir dan dipimpin tidak akan ke mana-mana juga. Dan ini satu perkara yang tidak boleh dipandang ringan kerana jawatan-jawatan yang ada bertujuan untuk memastikan organisasi perniagaan berjalan dengan lancar dan mencapai matlamatnya, khususnya untuk memberi perkhidmatan kepada pihak-pihak berkepentingan yang ada untuk memastikan pelanggan-pelanggan dapat apa yang mereka mahu agar mereka dapat menjalankan perniagaan mereka ataupun kehidupan mereka seperti yang mereka kehendaki. Ya, jadi, di dalam memilih pemimpin-pemimpin di dalam perniagaan sekalipun, termasuk usahawan itu sendiri, kita kena ada dua-dua aspek ini, iaitu aspek kemampuan untuk mendorong, memimpin dan menerajui perniagaan ke arah yang hendak dicapai dan di dalam masa yang sama memastikan kedudukan yang ada, aset-aset perniagaan yang ada, sumber-sumber yang ada tidak disalahgunakan dan orang-orang yang diletakkan untuk memimpin dan menerajui organisasi ini menjalankannya dengan penuh amanah dan jujur dan tidak menjadikannya sebagai aset peribadi atau untuk memperkayakan diri, keluarga dan juga puak-puaknya. Jadi untuk memastikan kedua-dua ini berlaku, maka perlu ada sistem dan proses. Inilah yang biasanya kita sebut berkenaan dengan punca kuasa ataupun penurunan kuasa agar jelas tentang siapa yang boleh buat keputusan, apakah manfaat yang perlu dicapai oleh keputusan-keputusan demikian
dan adakah ianya dibuat dengan tata cara yang menyebabkan kepentingan perniagaan, kepentingan organisasi tidak dikompromi. Jadi di dalam membincangkan isu-isu tadbir urus, ketiga-tiga perkara ini kena sentiasa difokuskan, dan di dalam memilih orang-orang yang hendak diberikan kedudukan, amanah, tanggungjawab untuk mentadbir dan mengurus perniagaan, maka mereka kena ada dua perkara itu, keupayaan ataupun kompetensi dan juga kejujuran ataupun honesty. Jadi honesty dan kompetensi adalah dua perkara yang tidak boleh diceraikan, dan di dalam agama kita pun kita selalu dengar bahawa kalau kita nak melantik seseorang mestilah dia qawi dan juga amin. Dia mempunyai keupayaan, kebolehan dan dia juga seorang yang jujur. Jadi inilah pentingnya untuk kita memahami bahawa tadbir urus bukan sekadar memilih orang yang jujur ataupun yang kita rasa jujur. Ianya lebih daripada itu. Ianya juga memerlukan kepada kita menganalisa sama ada orang yang nak kita lantik itu mempunyai keupayaan untuk melakukan apa yang dia perlu lakukan di kedudukan yang akan diletakkan dia itu, ya. Jadi kalaulah dia tidak mempunyai idea, dia tidak mempunyai keupayaan, dia tidak mempunyai kelayakan untuk mendorong, untuk menginspirasikan orang lain, maka perjalanan perniagaan itu mungkin tidak ke mana-mana juga. Dan untuk memastikan orang yang telah diletakkan di kedudukan itu tidak tergelincir daripada amanah dan tanggungjawabnya, maka perlu ada sistem dan proses yang mantap yang sentiasa diperbaharui untuk memastikan mereka yang baik, jujur dan berkeupayaan ini tidak terdorong untuk menyalahgunakan kuasa, menyalahgunakan kedudukan, menyalahgunakan aset-aset yang ada, menyalahgunakan sumber-sumber yang ada untuk selain daripada kebaikan kepada perniagaan dan juga kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang berkait dengan perniagaan berkenaan. Jadi saya harap perbincangan malam ini memberi kejelasan berkenaan dengan tiga aspek tadbir urus, iaitu kemampuan melaksanakan amanah dan tanggungjawab, melaksanakan amanah dan tanggungjawab dengan jujur dan tidak menyalahgunakan kuasa, dan sistem dan proses yang perlu ada untuk memastikan insan-insan yang telah dipilih untuk melaksanakan amanah dan tanggungjawab tidak tergelincir daripada apa yang patut mereka lakukan. Sekiranya anda rasa apa yang dibincangkan ini membantu anda untuk menjadi usahawan yang lebih berkesan, maka kongsikanlah video ini dengan rakan-rakan usahawan anda dan ajaklah mereka beramai-ramai untuk subscribe channel Pok Nidin agar kita dapat memperkukuhkan lagi keusahawanan di negara kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.